Assalamualaikum anak-anak tingkatan 1. Hari ini mau dibawakan jawab mengenai peningkatan tamadun Rom dan Yunani bahagian kedua. Di akhir pembincangan ini, sepatutnya anak-anak dapat dan faham tentang apa itu tamadun Rom. Tamadun Rom adalah sebuah tamadun yang merupakan kesinambungan kepada tamadun Yunani. Tamadun Rom ini muncul sebagai kuasa besar selepas menewaskan pesaingnya, iaitu Etruscan, Macedonia, Seleucid dan Mesir. Tamadun Rom ini adalah sebuah tamadun yang hebat dan mempunyai pusat pemerintahan yang terletak di Itali. Tamadun Rom, kita tengok daripada peta ini, tamadun Rom terletak di kawasan lembah Tibet, berhampiran dengan kawasan lembah Latin berhampiran dengan Sungai Tibet. Sungai Tibet ini adalah sebuah sungai yang subur dan menggalakkan aktiviti pertanian. Fungsi Sungai Tibet ini membekalkan air dan juga menjadi laluan utama untuk para pelayar berlayar ke laut. Tamadun Rom terbahagi kepada 3 zaman. Zaman beraja, zaman republik dan zaman empire. Zaman terawal dan zaman beraja berakhir kepada zaman empire. Masyarakat tamadun Rom terbahagi kepada 4 hierarki, iaitu yang bermula daripada bawah, iaitu hamba abdi, yang kedua plebeian, yang ketiga equestrian, yang keempat adalah patrician. Yang paling bawah sekali adalah hamba abdi. Hamba abdi ini tiada hak langsung dalam kehidupan. Mereka bekerja untuk orang lain dan dimiliki oleh golongan-golongan yang teratas. Golongan kedua adalah golongan plebeian. Golongan ini adalah golongan orang bebas. Mereka mempunyai sedikit saja pengaruh dalam pentadbiran. Golongan ketiga adalah equestrian. Golongan equestrian ini juga digelar sebagai penunggang kuda. Mereka terdiri daripada orang kaya dan berharta. Mereka memiliki kuda dan diizinkan untuk menyertai pasukan berkuda bagi bertempur dan berperang. Golongan yang teratas sekali adalah golongan bangsawan, iaitu golongan patrician. Golongan patrician ini berkuasa dan layak menjadi ahli senat Rom, menjadi para pegawai kerajaan dalam empayar Rom. Kita boleh lihat pada seni bina tamadun Rom. Kemajuan seni bina tamadun Rom ini adalah berdasarkan beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh mereka. Yang pertama, mereka memiliki kepakaran, mempunyai sudut idea daripada pakar-pakar. Tamadun Rom juga mempunyai sumber alam yang banyak dan mempunyai sumber tenaga dari buruh yang digunakan untuk membina bangunan. Mereka memiliki pendidikan yang tinggi, pendidikan dari aspek seni bina, kejuruteraan, alam sekitar dan sebagainya. Tamadun Rom juga mempunyai sumber kewangan yang banyak, sumber pendapatan yang digunakan untuk membina bangunan yang besar. Dasar pemerintahan daripada pemerintah tamadun Rom, mereka mengizinkan dan mereka membuat dasar untuk mengadakan tempat-tempat dan kemudahan yang boleh digunakan oleh semua ahli masyarakat Rom. Tamadun Rom juga memulai teknologi yang tinggi dalam sektor pembinaan. Kita boleh lihat dalam seni bina tamadun Rom ini terdapat 4 ciri-ciri bagi seni bina mereka. Ciri-ciri ini terdapat dalam semua jenis seni bina tamadun Rom. Yang pertama, seni bina mereka mestilah mempunyai ketahanan yang tinggi. Yang kedua, mempunyai nilai estetika. Yang ketiga, mempunyai kegunaan khusus bagi masyarakat. Dan yang keempat adalah bersaiz besar. Kita boleh tengok di sini contoh seni bina tamadun Rom yang terkenal yang masih terdapat dan boleh dilihat sehingga ke zaman ini. Yang pertama adalah Colosseum. Yang kedua adalah Pantheon. Ketiga adalah Amphitheater. Yang keempat adalah Aqueduct. Yang kelima, jalan raya. Yang keenam, tembok pertahanan. Dan yang ketujuh adalah tempat mandi awam. Kita tengok pada Colosseum. Colosseum adalah sebuah tempat yang seperti museum, seperti stadium. Di Colosseum ini boleh menempatkan sehingga 50,000 orang pada satu-satu masa. Kegunaan Colosseum adalah untuk mengadakan persembahan dan pertandingan bersaiz besar. Di sini ada kesedapan. Pertandingan yang diadakan di Colosseum adalah bersaiz besar. Tingginya adalah sebanyak 50 meter, lebar 156 meter dan seluas 25 hektar. Colosseum ini standing dengan stadium moden pada zaman ini. Di dalam Colosseum ini terdapat 80 pintu masuk dan mempunyai tempat duduk yang bertingkat-tingkat. Kita tengok pula pada Amphitheater. Amphitheater ini adalah seperti Colosseum tetapi Colosseum mini. Di Amphitheater ini sama juga seperti Colosseum, diadakan persembahan dan pertandingan tapi bersaiz kecil berbanding dengan Colosseum. Terdapat 230 buah amphitheater di seluruh Rom.
amphitheater yang terkenal adalah di El Agem, Tunisia. Amphitheater ini boleh menempatkan lebih kurang sehingga 20,000 orang dalam satu-satu masa. Selanjutnya kita tengok pada Pantheon. Pantheon ini awak boleh lihat dan zoom pada rentas binaan Pantheon. Pantheon ini adalah tempat bagi penyembahan dewa-dewa masyarakat Rom. Pantheon adalah sebuah dewan berkubah yang terbesar di dunia. Pantheon dibina dengan mengambil gaya binaan zaman Yunani. Atapnya berbentuk kubah berdiameter 43 meter dan dindingnya dilepa dengan semen. Di atas Pantheon ini, boleh lihat di atas Pantheon ini terdapat lubang ataupun yang dipanggil oculus. Oculus ini membolehkan cahaya untuk masuk dan menyinari ruangan dalam Pantheon. Dan seterusnya kita lihat pada aqueduct. Aqueduct adalah satu binaan yang pada zaman sekarang ini menyerupai sistem penyaliran air. Di aqueduct ini dibina saliran untuk mengalirkan air daripada sumber sungai menuju ke kota dan kawasan perumahan-perumahan di dalam bandar Rom. Sistem aqueduct ini terancang dan sistematik. Ini melambangkan teknologi yang dimiliki oleh Rom. Mereka memiliki teknologi yang tinggi. Aqueduct ini berfungsi untuk membekalkan air di kawasan rumah, kediaman di sekitar bandar Rom dan juga ke kawasan tempat mandi awam. Seterusnya kita boleh lihat pada Jalan Raya Rom. Jalan Raya Rom adalah seperti ini. Ini dibina pada tahun 500 Masihi. Jalan raya ini berfungsinya adalah untuk menghubungkan bandar utama dan bagi memudahkan pergerakan tentera. Jalan Raya Rom dibina daripada batu besar, batu kecil dan batu kerikil yang diletakkan secara berlapis-lapis. Jalan raya ini sangat kokoh dan kuat untuk menahan beban pasukan berkuda tentera. Di tepi jalan raya ini dibina longkang agar menjadi laluan air supaya tidak bertakung. Okey, seterusnya kita lihat pada tembok pertahanan Rom. Tembok pertahanan Rom ini dibina untuk melindungi negara Rom, Empayar Rom daripada serangan musuh. Ini juga menjadi tanda pemisah dengan kawasan-kawasan bukan di bawah kekuasaan Rom. Di tembok pertahanan ini terdapat Mili Castle. Di dalam Mili Castle ini diletakkan pengawal yang mengawal tembok pertahanan. Mili Castle ini berjarak sebatu bagi setiap Mili Castle. Yang terakhir adalah tempat mandi awam. Jika dilihat di sini, tempat mandi awam dibina bagi kegunaan semua masyarakat Rom. Sesiapa saja boleh masuk dan menggunakan tempat mandi awam. Tempat mandi awam ini dikenakan bayaran untuk masuk. Orang Rom percaya bahawa mandi penting untuk kebersihan dan kesihatan. Di dalam tempat mandi awam ini terdapat kemudahan seperti tandas, ruang mengurut, perpustakaan, bilik rehat dan bilik bersenam. Di dalam tempat mandi awam ini ada beberapa bahagian yang disediakan untuk mandi, iaitu kawasan mandi air sejuk, kawasan mandi air panas dan kawasan mandi air suam dan beruap. Daripada bab ini, kesimpulan yang kita boleh dapat adalah seni bina taman Rom menunjukkan kemajuan mereka dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh mereka. Masyarakat Rom bukan sahaja bijak dalam pembinaan, malah mereka juga bijak dalam pentadbiran, pemerintahan, ekonomi dan ketenteraan. Kita boleh lihat kecemerlangan taman Rom masih kekal sehingga ke hari ini dan menjadi inspirasi kepada pencintaan masa kini. Sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih kepada anak-anak kerana sedia mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.